Tumpuan berita malam ini, Sarawak International Dragon Boat Regatta 2024 tarik penyertaan 21 negara. 74 rumah ibadat terima geran berjumlah 20.66 juta ringgit. NASA SpaceX Sarawak diiktiraf anugerah pembangunan lestari JCI Malaysia. Datuk Amar Muhammad Abu Bakar hadir semarak semangat atlet Sarawak. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya, Hafizah Munirah Mahrab. Sarawak International Dragon Boat Regatta 2024 bakal diadakan dari 25 hingga 27 Oktober depan dengan penyertaan 60 pasukan dari 21 negara termasuk England, Ireland dan Amerika Syarikat. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Festival Regatta Sarawak seterusnya akan berlangsung dari 1 hingga 3 November yang dijangka menarik perhatian peminat sukan air dan pelancong dari pelbagai negara. Sebenarnya kunjungan kita untuk menyambut dalam dua acara rasmi iaitu perasmian Festival Gendang pada 1 hari bulan November dan juga pada 3 hari bulan November iaitu penutupan hari terakhir regatta. Tapi Tun maklum bahawa kalau tidak keberatan, Tun mahu bersama untuk International Dragon Boat yang akan diadakan mula pada 25 hari bulan Oktober sehingga 27 hari bulan Oktober. Beliau berkata demikian ketika mengetuai kunjungan hormat Juatankuasa Regatta Sarawak 2024 di Astana Negeri Sarawak pada Selasa. Menteri bertanggungjawab itu turut memaklumkan bahawa Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg bakal menyempurnakan perasmian International Dragon Boat pada 26 Oktober. Selain acara sukan air, Majlis Seni Sarawak akan mengadakan persembahan muzik dan kebudayaan setiap malam di tebingan Sungai Kuching mulai hujung Oktober beserta pameran jualan kraf tangan dari pengusaha seluruh Malaysia. Gelaran Raja Sungai untuk Regatta Sarawak 2024 juga akan menjadi tumpuan utama dengan hadiah RM30,000 untuk pemenang. Sementara itu, Sarawak Kitchen yang dibuka pada 26 Oktober menawarkan pelbagai sajian tempatan menambah daya tarikan festival kali ini. Hadir sama dalam kunjungan hormat tersebut ialah Timbalan-Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snowden Lawan dan Datuk Sebastian Ting Chuyu, Setiausaha Tetap MTCP, Datuk Sharina Husaini, Pengarah Unit Protokol Istiadat dan Pengurusan Acara Sarawak, APANS, Datuk Hamdan Syarbini, Pengarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Samuel Simon, Residen Bahagian Kuching, Dayang Joanita Azizah Abang Morshidi serta div kehormat lain. Sebanyak 74 rumah ibadat di Sarawak menerima geran berjumlah keseluruhan RM20.66 juta dalam fasa ketiga bantuan dana rumah ibadat agama-agama lain hari ini. Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Dagres Ugah Embas berkata bahawa setakat ini terdapat baki peruntukan sebanyak RM9.576 juta daripada jumlah keseluruhan RM110 juta yang telah disediakan kepada unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR bagi tahun ini. Dalam hal itu, beliau turut menegaskan bahawa terdapat penerima dari 1 hingga 2 tahun lepas yang masih belum menggunakan dana yang diberikan. Katanya dana yang disalurkan bertujuan untuk membantu rumah ibadat menyelesaikan masalah kewangan yang dihadapi dan bukannya untuk disimpan sebagai simpanan jangka panjang. We still have some recipient for the last 1 or 2 years yang belum guna duit ni. So we have a policy, kalau duit yang diberi awal tidak diguna pakai, so we cannot give you. This is not supposed to be tempat you cari fixed deposit for your
rumah-rumah ibadat. This is to relieve your problem. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penyerahan cek bantuan dana rumah ibadat agama-agama lain Fasa 3 2024 di Kuching pada Selasa. Tambah Datuk Ahmad Douglas, beliau menekankan pentingnya rumah ibadat menggunakan bantuan ini secara efisien demi kepentingan komuniti masing-masing. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kuhian, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Pengguang Manggil serta beberapa timbalan menteri lain termasuk Datuk Snowden Lawan, Datuk Dr. Ripin Lamat dan Datuk Martin Ben bersama tetamu kehormat yang lain. NASA Space Apps Sarawak mencatat satu lagi kejayaan apabila diiktiraf melalui anugerah pembangunan lestari oleh JCI Malaysia tahun ini dalam kategori pendidikan berkualiti. Inisiatif yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak ini bertujuan untuk memupuk bakat muda dalam bidang STEM di Sarawak sekaligus menunjukkan komitmen penuh kementerian terhadap pendidikan dan inovasi di negeri ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Roland Sagahwiin berkata, pengiktirafan ini adalah hasil usaha berterusan kementeriannya dan pelbagai pihak dalam memastikan generasi muda di Sarawak mendapat pendidikan berkualiti dan peluang yang setara. Education takes time. Nurturing talent requires significant investment from financial resources to schools, teachers, parents, and policies. Kejayaan ini katanya tidak mungkin tercapai tanpa usaha kolektif daripada pelbagai pihak termasuk rakan kerjasama seperti Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas, Kedutaan Amerika Syarikat, JCI Lutong dan agensi-agensi tempatan lain. Datuk Seri Roland Sagah memaklumkan NASA Space Apps Sarawak telah berjaya menarik 140 peserta dari seluruh negeri pada tahun ini melalui hackathon fizikal yang pertama sejak 2021 yang dianjurkan oleh Universiti Teknologi Sarawak UTS. Penyertaan daripada sekolah-sekolah di seluruh Sarawak juga menunjukkan peningkatan ketara dengan sokongan besar daripada guru-guru yang memainkan peranan penting dalam membimbing pelajar mereka untuk terlibat dalam aktiviti inovatif ini. Teachers are role models for students, and I'm glad to see so many willing to take on the challenge of mentoring young talents. This year we saw at least 5 schools that sent more than 10 teams. Justru itu, beliau menggesa semua pihak termasuk pelajar, guru, ibu bapa dan pegawai kerajaan untuk menerima budaya inovasi serta berusaha untuk penambahbaikan seterusnya. Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki meluangkan masa hadir memberi sokongan kepada pasukan Sarawak yang mengambil bahagian dalam pertandingan sempena Sukan Se-Malaysia Suksem ke-9 2024 pada Selasa. Beliau turut diiringi Chef di Mission CDM Kontijen Sarawak merangkap Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datuk Baklan Bangik. Lokasi pertama yang dikunjungi Datuk Amar Muhammad Abu Bakar ialah Kompleks Sukan Negeri Terengganu untuk memberi motivasi kepada para pemain pasukan bola sepak Sarawak yang menentang Negeri Sembilan. Kehadiran beliau ternyata membakar semangat pasukan bola sepak yang ketinggalan 1-0 pada babak pertama sebelum bangkit dengan kemenangan bergaya 4-1. Datuk Amar Muhammad Abu Bakar turut hadir memberikan semangat kepada pasukan bowling Padang di Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Skuad Sarawak tewas 2-3 menentang pasukan dari Perak dalam saingan pertama kumpulan D. Seterusnya, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar berkunjung ke Stadium Negeri Terengganu menyaksikan perlawanan badminton Sarawak menentang Perak. Skuad badminton Sarawak turut mempamerkan aksi cemerlang dengan mendominasi gelanggang dan menang 5-0. Sementara itu, kontijen Sarawak meneruskan perjuangan memburu kejuaraan pada Rabu dengan beberapa perlawanan termasuk badminton, takraw, pingpong, bola jaring dan 10 pin bowling.
Skuad bola sepak Sarawak memulakan saingan di Kumpulan D dengan bergaya selepas membenam Negeri Sembilan 4-1 dalam aksi di Padang A Kompleks Sukan Negeri Terengganu pada Selasa. Skuad Bumi Kenyalang bermula garang dan hampir mencetak gol selepas sepakan percuma Syahrul Sapari tersasar sedikit dari gawang Negeri Sembilan. Asakan bertali arus ke kubu lawan berterusan sebelum pemain Sarawak tersentak dengan percubaan pemain Negeri Sembilan dari luar kotak penalti berjaya menghadiahkan gol pertama untuk Negeri Sembilan. Aksi hebat yang dipamerkan belum menyebelahi pemain Sarawak hingga babak pertama tamat 1-0. Sarawak terus melancarkan serangan berbahaya sebaik whistle babak kedua bermula. Skuad kendalian Razif Hiri berjaya menyamakan kedudukan menerusi sepakan penalti selepas pemain Sarawak dikasari di depan gawang Negeri Sembilan. Sepakan penalti itu disempurnakan Syahrul Sapari yang lebih dikenali sebagai Udak di kalangan rakan-rakan sepasukan. Skuad Bumi Kenyalang terus menggasak kubu lawan sebelum menghasilkan gol kedua menerusi pemain Hairul Mohtar dari luar kotak penalti. Beberapa minit kemudian, Negeri Sembilan hampir menyamakan kedudukan tetapi dibatalkan selepas pertahanan Sarawak bijak melakukan perangkap offside. Gol ketiga Sarawak menerusi El Hatib terus menambah derita skuad Negeri Sembilan. Sarawak terus memastikan kedudukan selesa menerusi gol Harmil Rudin Muhammad pada minit-minit terakhir permainan. Sarawak akan menentang Perlis pada Rabu ini jam 8.30 pagi di padang yang sama. Sementara itu, kehadiran Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran merangkap Chef Dimission CDM Kontijen Sarawak bagi Sukan Semelesa Suksem ke-9 2024 Datuk Baklan Bangik menyemarakkan lagi semangat skuad Bumi Kenyalang. Isu keselamatan perlu diambil serius dalam memberi keyakinan kepada pelabur untuk masuk ke Sarawak. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Michael Tiang Mingti berkata, tanpa perhatian serius, ia akan menyukarkan usaha kerajaan negeri mencapai visi pembangunan Sarawak. Beliau menggariskan kepentingan strategi pencegahan jenayah berasaskan komuniti sebagai salah satu cara terbaik untuk menurunkan indeks jenayah. Walaupun mencapai kadar jenayah sifar, mungkin sukar jelasnya usaha untuk mengurangkan kadar jenayah serendah mungkin harus menjadi keutamaan. Katanya demikian ketika berucap dalam program Town Hall Discussion 2024, bicara jenayah kesiapsiagaan mendepani isu jenayah di Dewan Chancellor Tun Abdul Taib Mahmud, Universiti Teknologi Sarawak UTS pada Isnin. Justru katanya keselamatan awam adalah tanggungjawab bersama yang memerlukan kerjasama erat antara masyarakat dan pihak Polis Diraja Malaysia PDRM. Beliau turut memuji inisiatif Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sibu dan Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sarawak yang menganjurkan program kesedaran seumpama itu. Katanya program seperti itu sangat penting dalam usaha meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan jenayah serta memperkukuhkan kepercayaan antara polis dan orang awam. Program yang dihadiri 600 orang terdiri daripada ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK, agensi kerajaan serta pelajar yang bertujuan membincangkan langkah-langkah pencegahan jenayah serta memperkukuhkan hubungan antara masyarakat dengan pihak berkuasa tempatan. Difahamkan program ini memberi ruang kepada komuniti untuk memberikan idea, menyuarakan pendapat serta mendapatkan pandangan dalam usaha mencegah segala bentuk pelakuan jenayah. Sekian Buletin UKAS bersama saya Hafizah Munirah. Sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Buletin UKAS dengan paparan pertandingan sempena Sukan Se-Malaysia Suksem ke-9 2024 pada Selasa. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.